Salam sejahtera, selamat malam, salam kita Selangor, salam Malaysia Madani. Terima kasih pengerusi majlis, barisan pimpinan-pimpinan yang berhormat Menteri, yang berhormat Timbalan Menteri, kepimpinan Pakatan Harapan, kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional yang bersama-sama dengan kita, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira dapat bersama-sama sebelum kita memulakan kempen secara rasmi. Walaupun kempen belum lagi rasmi, saya yakin insya-Allah kita boleh kekalkan 2/3 majoriti dalam pilihan raya ini. Saya yakin sekadar memetik angka daripada langit ataupun nak buat cerita dongeng dan cerita macam mana yang cuba ditonjolkan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Saya yakin kerana dalam tempoh 5 tahun semenjak daripada tahun 2018, pentadbiran kerajaan negeri bukan hanya duduk di tingkat 21 dan di Shah Alam. Kita turun hampir di segenap daerah dan saya boleh katakan semua ahli Dewan-Dewan Negeri dan juga pejabat-pejabat Dewan Negeri, saya pernah sampai untuk bertemu dengan rakyat dan masyarakat demi memastikan di dalam negeri ini tidak ada siapa pun yang tertinggal dan tidak ada siapa pun yang tersisih. Sebagaimana janji yang telah saya lafazkan ketika mengangkat sumpah jawatan selaku Menteri Besar Negeri Selangor, mahupun ucapan sulung saya kepada awam pada tanggal 20 hari bulan Jun 2018. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu saya rasa sangat gembira walaupun serangan yang dibuat oleh Perikatan Nasional bertubi-tubi, tetapi serangan yang mereka lakukan itu akhirnya memakan diri ataupun meludah ke muka mereka sendiri. Saya ambil contoh. Dalam masa 2 minggu kebelakangan ini, sebelum tarikh ini, serangan yang cuba dibuat kepada kerajaan negeri Selangor. Selepas bulan 3 kita dah sebut, ini adalah kerajaan perpaduan negeri Selangor. Antara serangan awal yang mereka nak katakan kepada kita ialah Selangor makin mundur. Ada seorang bekas menteri besar tu, dia tak habis-habis nak kata. Dialah yang paling baik, dialah yang paling betul, dialah yang paling segala-galanya. Selepas dia keluar, negeri mundur. Ekonomi tidak baik. Rakyat tidak terjaga. Saudara, saya tak payah jawab panjang-panjang lebar ataupun terpekik terlolong. Saya jawab ketika di Shah Alam, saya sebut data dan angkanya selepas beliau tidak jadi Menteri Besar Negeri Selangor, pelaburan kita naik. Tahun 2017, pencapaian dia 6 bilion 7 bilion ringgit Malaysia. Itu tahun 2016-2017. Dia keluar saja, barakah Allah diberikan ke bumi Selangor, investment kita naik sampai 18-19 bilion ringgit Malaysia, 10 bilion lebih besar daripada zaman itu. Dia pun sebut, Amir jangan nak claim semua. Saya ambil contoh, tahun 2022, saya bawa 22 bilion ringgit daripada AWS. Bang, saya kata 2018, jangan pergi 2022. 2018 tak jawab, 2019 tak jawab. Orang macam ini yang berangan nak jadi menteri besar harus ditolak oleh rakyat negeri Selangor dengan buang Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Saudara, kemudian dibuktikan dan ditakdirkan Department of Statistik ataupun Jabatan Statistik Negara mengeluarkan fakta terbaru. Faktanya apa? Negeri Selangor merupakan negeri penyumbang KDNK terbesar. Berapa sumbangan kita tahun 2022? Sumbangan kita tahun 2022 ialah 25,5%.
lebih 1/4 ekonomi di dalam negeri kita adalah penyumbang kepada KDNK dan ekonomi negara. Datanya juga tunjuk negeri-negeri di bawah Perikatan Nasional, Kelantan, Kedah, Terengganu, bukan saja dapat tandingi, separuh pun tak dapat tanding dengan sumbangan yang kita berikan. Tak dapat tanding. Bila data itu keluar, mereka mulalah gunakan jawapan yang menggunakan cerita. Ataupun menggunakan dendangan dan juga cerita karut. Lihat apa yang disebutkan oleh Sanusi. Dia kata, bolehlah Selangor sebab duduk sebelah Kuala Lumpur. Saya tanya balik, kamu dekat dengan Pening jadi macam mana? Sampai ke sudah tak boleh jawab. Lepas tu dia kona, pusing. Sampailah saya ikuti sebahagian ceramah yang disampaikan oleh mereka dalam ceramah semalam. Dia kata, dia dah tak boleh serang, dia seranglah macam-macam. Dia kata, Menteri Besar cikai saya pun 25.5%. Kamu 3%. Kamu lebih buruk daripada cikai. Oh, lepas tu dia dah tak boleh, dia cakap lah. Dia sampai hina Sultan Selangor. Dia hina saya, tak apa lagi lah. Dia kata saya tak cukup inci. Tapi kalau dia nak kata Tuan Ibrahim Tuan Man, janganlah kata kat saya. Sebab saya dengan Tuan Ibrahim Tuan Man lebih kurang tinggi sama je. Sanusi, kalau kau nak kutuk timbalan presiden kau, janganlah guna aku. Beranilah sikit. Badan saja besar, tapi tak berani. Ini masalah orang-orang macam ni, bila dia bercakap, otak dia bukan dekat lutut tuan-tuan, dekat tapak kaki. Dia berhujah. Saya cukup rasa sedih. Hina pula Sultan Selangor. Kononnya Sultan Selangor ni tak macam Sultan Kedah. Ini kita di Kuala Selangor ni, Kuala Selangor. Tempat asal muasal negeri Selangor. Di sinilah kelahiran Sultan dan juga Sultan Ibrahim yang sangat popular di Bukit Malawati. Dan tempat ini Bukit Malawati. Kita rakyat negeri Selangor berpayung bawah negeri Selangor. Hei Sanusi, jangan kurang ajak. Orang Selangor akan ajar kamu, ajar Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Ini masalah. Dia nak serang data tak boleh. Dia nak serang angka tak boleh. Dia serang peribadi. Dia serang personal. Dia serang personal pun tak makan. Dengan tuanku sekali. Dia nak belasah. Sebab itu saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebab itu mereka hanya bermimpi. Mereka sedang cuba untuk memainkan perasaan dan juga keyakinan mereka sendiri. Bahawa mereka boleh rampas negeri Selangor. Saya tengok data. Saya juga buat kajian. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, setakat malam ni, kita sebenarnya ada 33 kerusi selamat dan dah boleh bina negeri dengan simple majority. Itu saya tak masukkan lagi 7 kerusi yang sebenarnya kita menang. 7 kerusi yang kita menang dianggap marginal. Marginal macam mana? Marginal kerana ia menang di bawah 2,000 undi. Kalau campur 7, BN, PH boleh bentuk 40 kerusi dengan kemenangan two-third majority yang kita buatkan. Tapi dengan kehadiran rakan-rakan Barisan Nasional yang begitu ampuh, dalam tempoh beberapa hari kempen kita bermula. Bermula dengan amanat dibangi oleh Presiden, oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, dan diikuti beberapa majlis kita mutakhir ini. Dengan kehadiran di Gombak, di Ampang, di Kuala Selangor, di Tanjung Karang, di Rawang. Saya yakin tuan-tuan, kalau kita kerja keras sedikit saja lagi, insya-Allah lebih 50 kerusi kita boleh menang. Termasuk Don Bukit Malawati, termasuk Don Jeram, termasuk Don Nijuk yang bertanding di bawah Parlimen Kuala Selangor. Sebab itu saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, akhirnya nanti mereka ini
akan gunakanlah semua isu-isu 3R. Walaupun sebenarnya dalam isu royalty, track record mereka ni bukanlah baik. Track record mereka ini buruk. Sanusi yang terbaru semalam, ketika pembentukan kerajaan, mereka dismiss dan tolak titah dan juga saranan Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong. Ketika darurat, mereka cuba untuk melangkaui kuasa tuanku dengan mengisytiharkan darurat tamat dan darurat ditutup atau darurat disambung. Orang macam ini yang mengaku pejuang Melayu, tak hormat raja, kurang ajar dengan raja. Orang Melayu tak boleh terima sewajarnya mereka ini ditolak kerana mereka ini kerja dia mengambil kesempatan. Kita ambil pula tengok. Kalau dia kata sekarang 7 bulan kerajaan ni tak buat apa. Fahmi sebut, Akmal sebut, itu baru 2-3 perkara. Tentang harga barangan, tentang bekalan barangan, itu baru 2-3 perkara. Mari kita tengok prestasi mereka ketika mereka menjadi kerajaan pusat. Semasa Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri, menjaga kita ketika COVID-19. Orang percaya 3-4 bulan saja. Kemudian mereka lah yang instigate, yang menggelegakkan sehingga pilihan raya Sabah berlaku. Pilihan raya negeri. Masa itu keadaan dah surut. Lepas pilihan raya negeri meledak. 37,000 nyawa terkorban. Tak pernah ke kamu insaf? Tak pernah ke kamu muhasabah? Orang macam ini gila nak jaga Selangor. Selangor akan jadi kacau bilau, porak peranda. Jangan bagi peluang kepada Perikatan Nasional. Undi Pakatan Harapan, undi Barisan Nasional. Boleh tak boleh? Sebab itu saya yakin yang datang malam ini, penyokong kita dan juga jentera kita, sahabat-sahabat kita, saya minta semua untuk kita kerja keras. Jaga benteng negeri kita ini daripada diceroboh. Diceroboh oleh mereka yang tamak, yang gila kuasa. Yang terbukti gagal jadi negeri, jadi negara. 30 tahun tak nampak ada apa-apa bukti. 30 tahun jaga negeri di Pantai Timur. Tak ada satu bukti pun yang boleh dibanggakan. Hinggalah sampai jadi peluang jadi Perdana Menteri. Yang mereka ada cara political maneuver. Ataupun intrik politik. Ataupun gerak licik politik. Nak tubuh kerajaan dulu, pecahkan parti yang dia tubuh, pecahkan, buangkan presiden yang dia lantik, hilangkan sokongan, buat kerajaan baru. Nak tubuh kerajaan selepas pilihan raya 15, pecahkan parti orang, hasut orang-orang dan juga ahli parlimen parti orang lain untuk sokong dan support dia. Ini tak boleh tuan-tuan. Tak boleh diterima. Sebab itu kawan-kawan Barisan Nasional, saya nak ulang apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam ucapan beliau di Bangi. Parti UMNO, walaupun kita bertentang, kita lawan lama, saya tak setuju atas beberapa perkara, tetapi sebenarnya kita Pakatan Harapan, UMNO, Barisan Nasional sentiasa cuba berada di garis tengah. Garis tengah macam mana? Ya, kita parti keadilan, parti pelbagai kaum. Walaupun yang besarnya Melayu, DAP parti pelbagai kaum, walaupun lebih sikit masyarakat Tionghoa. Amanah, parti Islam dengan pembawaan yang budiman dan rahmah. Juga asasnya ramai Islam walaupun ada yang bukan Islam. Tetapi UMNO menubuhkan Barisan Nasional dengan cuba untuk menarik sokongan dan juga ada representasi daripada semua kaum. Tengok pada hari ini. Kalau kita sebut kita nak pertahan Melayu dan kita jamin orang-orang lain, bagi dia tak boleh. Dengar ucapan Sanusi semalam. Macam kita ni penakut. Sebenarnya ini realiti kita. Kita paling besar ada orang Melayu, orang Cina, orang India. Barisan Nasional ada 3 parti yang besar itu. Pakatan Harapan, komposisinya dalam tiap-tiap parti hampir sama. Dan sebab itu kita berada dalam
barisan dan landasan moderate. Untuk apa? Untuk pastikan semuanya dapat dijaga, semuanya dapat dilihat. Ada perlembagaan yang jamin hak istimewa Melayu, Islam sebagai agama persekutuan, raja sebagai tonggak perpaduan dalam negara kita. Tengok apa yang dibuat oleh Perikatan Nasional Melayu, hak istimewa Melayu, kedudukan istimewa Melayu, betul, tak ada masalah. Tapi pasal raja, dia dah langgar. Islam, ulas ikut suka hati dia. Orang tak ikut dia aja, musuh Islam. Semua mengucap 2 kali bersyahadah. Tapi bila orang tak ikut dia, musuh Islam. Ini mana boleh. Yang akhirnya apa? Sebab itu saya sebut. Mereka ini akan lahir dan hidupnya pecah belah. Ketika bentuk kerajaan dengan Barisan Nasional, dia pecahkan Barisan Nasional dan UMNO. Ketika sama dengan Pakatan Harapan, dia pecahkan Parti Keadilan. Pemecah belah ini, dia ada penyakit yang berjangkit dan penyakit yang tidak ada kesudahan. Hanya peti undi yang boleh ajar dan ubati penyakit-penyakit ini. Pilih Pakatan Harapan, pilih Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Saudara, kita tahu kita selepas pandemik. Selepas pandemik, ekonomi kita bertarung dan perlu bangkit semula. Nak bangkit semula, kita tak boleh berpecah belah. Kita tidak boleh terus bergaduh dengan perkara titik bengek. Ini kalau tinggi orang, rendah orang pun nak bertikai, macam benda nak cakap ni. Tak ada benda. Saya pun tak faham. Dia tak boleh. Saya tak ada rasa apalah. Tak ada masalah. Sebab daripada dulu memang tinggi saya macam ni. Anak 6 juga, tuan-tuan. Anak 6 juga. Anak 6 rezeki Allah. Bukan tenaga kita. Tambah lagi, jangan cari pasal. Sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebab itulah kita perlukan perpaduan ini. Masanya perlu untuk perpaduan ini. Dan Selangor perlu mengambil kesempatan dan peluang dalam perpaduan ini. Sebab apa? Kita tempuh rintangan dan dugaan selama 15 tahun. Beza dengan kerajaan pusat. Ya, bukan semuanya zalim. Tetapi susah nak buat keputusan bersama. Susah. Sebab tak mesra. Tetapi bila kita sama dengan kerajaan pusat, di saat kita gelora pun, di saat kita berbeza pun, negeri Selangor kekal sebagai negeri paling maju, negeri penyumbang terbesar kepada KDNK. Insya-Allah, kalau kita sama dengan kerajaan persekutuan, rakyat negeri Selangor lebih makmur, lebih maju dan lebih membangun dalam negeri kita. Sebab itu saya buat di sini, kita datang ke sini. Bukan hanya dengan menjual cerita semalam. Semalam apa? Berapa banyak KIS kita bagi? Berapa banyak peduli sihat kita bagi? Berapa banyak insan kita telah sebarkan? Bukan cerita itu saja. Ya, itu telah kita buat. Tetapi juga kita rangka masa depan. Rangka masa depan terutamanya di utara Selangor ni. Daripada titik Kuala Selangor, Bukit Melawati sampai Nun di Sabak Berdam. Sempadan daripada daerah Bagan Datuk. Ada beberapa rencana yang dibangunkan. 2-3 minggu atau sebulan lepas, kita rasmikan sabda. Insya-Allah, saya dah bekerjasama, dah bincang dengan Menteri Pengangkutan. Sekarang jarinan kereta api kita dah sampai di Kelang, di Puncak Alam. Puncak Alam datang ke sini tak jauh dah. Mungkin dalam sekitar 20-15 km saja. Insya-Allah, penggal ini, Pakatan dan BN, Kerajaan Perpaduan ditubuhkan. Saya janji insya-Allah kita akan pastikan kereta api LRT, MRT sampai di daerah Kuala Selangor minimum. Apa guna jalan ini nak dibuat? Sebab orang boleh tinggal di Kuala Selangor, boleh kerja di Kelang, boleh kerja di Kuala Lumpur. Jadi mak-mak tak perlu risau, anaknya tak perlu mengembara ke PJ, ke Shah Alam, bukan jauh sangat. Bukanlah nak kena bekerja berhijrah di Kelantan. Sebab orang Kelantan mau kerja kat sini. Tak ada masalah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita panjangkan ini, insya-Allah tuan-tuan, dengan kerjasama erat ini, dengan sedikit pengalaman kita 15 tahun dalam pentadbiran dan pemerintahan di negeri Selangor,
Dengan pengalaman panjang kawan-kawan kita daripada Barisan Nasional dan UMNO bangunkan, hidupkan negeri kita, negeri Selangor Darul Ihsan. InsyaAllah ini gabungan yang terbaik dicampur dengan hubungan dengan kerajaan persekutuan. Semua tempat termasuk Kuala Selangor dapat kita bangunkan, hidup rakyat dapat kita jamin. Bukan hari ini, juga pada masa-masa depan. Sanusi, itulah kempen. Ini kempen cira orang tinggi tak tinggi. Buat apa hang gila? Lok-lak, hang tahu tak? Ya Allah, tuan tengok kamera sebab mungkin dia tengok saya. Saudara dan tuan-tuan sekalian, sebab itu ini baru permulaan. Kehadiran malam ini sangat-sangat memberangsangkan. Insya-Allah dengan keyakinan kita, dengan kemahuan kita, dengan kerja kita bersama-sama. Semuanya harus bekerja. Pengundi PH, jentera PH, penjentera Barisan Nasional, jentera UMNO, pengundi UMNO, semuanya bangun. Bangun untuk sama-sama kita tubuhkan kerajaan perpaduan, insya-Allah selesai sebulan daripada sekarang. 12 hari bulan Ogos. Malam itu insya-Allah saya bersama dengan pimpinan-pimpinan akan menyebutkan alhamdulillah kerajaan perpaduan telah melepasi undi majority simple atau mudah untuk tubuhkan kerajaan. Jadi kita akan bincang elok-elok, kita akan rangka semula, kita akan bangunkan negeri kita, lupakanlah persengketaan lama, kita nak teruskan bangunkan negeri kita. Kita nak jaga Melayu, bangsa yang hidup, yang jadi akar dalam negeri kita. Kita nak raikan masyarakat Tionghoa, masyarakat India, yang menjadi sahabat dan juga keluarga kita sejak daripada penubuhan kemerdekaan. Kita tempuhi 13 Mei. Kita berdepan dengan krisis mata wang. Kita berdepan dengan krisis politik. Kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Kita hidup sama-sama. Sebab itu saya sebut kita Selangor. Bukannya orang luar datang nak ajar kita nak buat apa-apa. Orang Selangor kita kena buat keputusan. Kita Selangor kena pastikan Selangor ini kekal pada landasan moderat. Kita Selangor kena pastikan negeri ini tidak dijajah dan digagalkan oleh mereka yang tamak, oleh mereka yang haloba, oleh mereka yang jadi pengkhianat kepada negara kita. Negeri ini juga kena dipertahankan pembangunan dan keharmoniannya. Jangan benarkan pemecah belah mereka yang menjadi perosak untuk rosakkan keharmonian antara sama dengan kita. Boleh pastikan Pakatan menang? Boleh pastikan Barisan Nasional menang? Boleh pastikan perpaduan menang? Kita!